Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang masih setia bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati semua, di sana boykot, di sini boykot. Kita dengar ada saja kedai ataupun produk yang mahu diboykot. Terbaru kita dengar Kekemat nak diboykot, sehingga ada kejadian baling bom petrol di kedai Kekemat. Nah, teman-teman dan puan, ada satu lagi bagi saya keputusan ataupun satu lagi berita yang pasti mengejutkan ramai, mengejutkan kepimpinan politik di Malaysia, mengejutkan Anwar Ibrahim, mengejutkan Mahathir dan semualah pemimpin politik di Malaysia, di mana saya mendapat maklumat nama Petronas pula nak diboykot. Wah, apa hal Petronas tiba-tiba nak diboykot pula? Apa yang sudah dilakukan syarikat gergasi ini sehingga ada pihak yang mahu memboykot Petronas? Teman-teman dan puan yang amat dihormati, saya melihat dalam satu artikel daripada Malaysia Kini, pemimpin DAP selar gesaan perkasa untuk boykot Petronas. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Astaka Jason Eng menyelar perkasa kerana menggesa orang ramai memboikot stesen minyak Petronas selama seminggu. Perkasa membuat gesaan itu susulan tidak puas hati dengan keputusan Petronas melantik syarikat Bukan Bumi Putra untuk kontrak berkaitan tenaga solar. Usaha boikot perkasa ini memburu publicity demi keuntungan politik, sama seperti tren boikot yang sekarang ini menjadi wabak dalam negara. Saya desak kerajaan ambil tindakan tegas terhadap pihak yang menghasut ketegangan kaum, kata Eng mengulas kenyataan Ketua Perkasa Syed Hassan Syed Ali. Dalam kenyataan, Eng berkata, kenyataan Syed Hassan itu bukan saja berbaur perkauman, tetapi juga bertentangan dengan asas-asas pasaran negara yang mengamalkan persaingan yang adil dan sihat. Ancaman perkasa kepada Petronas untuk memberi 50% kontrak pemasangan panel di 300 kedainya di seluruh negara kepada syarikat Melayu Bumi Putra berdasarkan sentimen resis dan bukan berkaitan kemampuan syarikat, katanya. Eng berkata, Solar West Energy Sdn Bhd menerima kontrak itu ialah syarikat tersenarai di bursa saham dan terbukti pakar dalam sektor tenaga boleh diperbaharui. Kepakaran itu membuatkan mereka turut mendapat kontrak daripada Tenaga Nasional Berhad, bukan semata-mata Petronas. Terdahulu, Ketua Pegawai Eksekutif Petronas, Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz berkata, Solar West Energy dipilih berdasarkan merit. Nah, teman-teman, adakah isu ini yang kita dapat lihat menyentuh berkaitan dengan perkauman? Itu menjadi persoalannya. Akhirnya timbullah pula berita Petronas mahu diboykot. Saudara-saudara yang amat dihormati tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan kepada yang baru Anda boleh tekan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama di channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang admin ucapkan. Anda boleh mendapatkan isu-isu hangat, info politik yang disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati, ini satu kejutan. Bagi saya ini satu kejutan untuk kepimpinan politik, di mana artikel ini mengesahkan titah lama Sultan Perak dikaitkan konteks salah, istana lapor polis. Bagi saya ini pasti laporan polis yang mengejutkan kepimpinan politik. Di dalam artikel daripada Malaysia Kini, titah lama Sultan Perak
dikaitkan konteks salah, Istana lapor polis. Pejabat Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak membuat laporan polis berhubung penularan kenyataan berunsur perkauman yang memetik titah Diraja Sultan Perak Sultan Nazrin Shah 19 tahun lepas dalam konteks yang salah. Orang kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral dalam kurungan B, Tan Sri Dr. Muhammad Zahidi Zainuddin berkata, laporan itu dibuat kerana dipercayai ada pihak yang memilih mahu menghidupkan bara perkauman dan keagamaan hingga mengaitkan secara luar konteks titah yang dizahirkan oleh Raja Nazrin Shah pada 2005. Demi melindungi nama baik Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak daripada diheret dan dicemari oleh mana-mana pihak untuk memenuhi agenda tersurat dan tersirat mereka, pejabat Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak telah membuat laporan polis pada 28 Mac 2024. Katanya dalam kenyataan di Ipoh hari ini. Artikel ini pada 29 Mac. Menurut Dr. Muhammad Zahidi, Baginda khawatir perbuatan tidak beretika mengeluarkan kenyataan berunsur perkauman dengan mengaitkan secara luar konteks titah yang pernah Baginda zahirkan atas nama Raja Muda Perak 19 tahun lalu sebagai perbuatan menangguk di air keruk yang tidak bertanggung jawab, membawa kesan langsung yang boleh menjejaskan ketentraman awam di negara ini. Sebelum ini telah tular mesej menerusi aplikasi WhatsApp atas nama Amanah Membina Negara yang menggunakan petikan titah Sultan Nazrin semasa menjadi Raja Muda Perak di Kongres Pendidikan Melayu kedua yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 27 Mac 2005 dalam konteks yang salah. Mengulas lanjut, Dr. Muhammad Zahidi berkata, dalam titah tersebut Baginda menzahirkan kupasan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan dan kekuatan bangsa Melayu dan pentingnya bangsa bersifat merdeka dan dimerdekakan jiwa, dibebaskan minda, diperkaya dengan nilai-nilai positif, bebas mendaki puncak pengetahuan, bebas menyelami lautan ilmu, serta dibina keyakinan bangsa. Baginda menegaskan agama, pemimpin, keluarga, masyarakat, serta ilmu dan pendidikan mempunyai peranan kuat dalam budaya masyarakat Melayu. Baginda memperingatkan agar bangsa perlu berwaspada supaya tidak terlalu cepat terperangkap dan begitu mudah mengulangi ungkapan-ungkapan negatif yang merendahkan martabat. Sepanjang titah, Baginda tidak sama sekali mengait atau menzahirkan ungkitan terhadap mana-mana kaum di negara ini, katanya. Artikel daripada Malaysia Kini, titah lama Sultan Perak dikaitkan konteks salah, Istana lapor polis.